Selamat tengah hari. Hai Cik Nur Hazira. Hazira. Hai Radia. Hai Hidayah Razali. Jom masuk dulu apa yang saya nak share hari ni. Saya menunggu 20 mata ya. Comel madam. Dah lagi tacak saat ni. Lipstick Najihah dulu packaging macam ni ya. Kita nak upgrade comel dah sikit lah ni. Mana packaging baru? Aduh. Waalaikumsalam Farida. Waalaikumsalam Radia. Lawak dulu dah. Jom ajak tim-tim Najihah masuk sekejap. Najihah Clan masuk dekat kita punya grup. Apa yang saya nak sharing hari ni, semestinya bila saya dah masuk tu ada ilmu lah kot saya nak share. Okay. Saya menunggu 20 mata. Waalaikumsalam Iriani. Masa stokis ke? 16 mata. Jom tag lagi Najihah Clan untuk dengar apa yang saya nak sharing hari ni. Waalaikumsalam Mizam. Hai Hidayah bagus je tu Hidayah Razali dah tag dah rakan-rakan dia. Tag Najihah Clan. Dalam grup ni semuanya adalah Najihah Clan. Najihah Clan ni adalah orang kata rangkaian pengedar-pengedar Najihah. Okey, hai Aini. Salam tengah hari. Tapi saya tak makan gapo lagi tadi. PA saya PA saya tanya nak medan makan apa sebab dia orang rehat tu yang saya masuk di waktu dia rehat sebab kami masih lagi berkongsi bilik. Berkongsi bilik ramai-ramai. Duduk sekali dengan staff-staff lah. Tapi keadaan yang selesa lah, duduk dalam aircon. Ada bilik meja-meja masing-masing. Hai Radia. Bagus tu. Tag. Hari ni apa yang hari ni yang saya nak share, tajuk dia adalah keyakinan. Keyakinan. Okey? Yakin. Ilmu yakin. 19 mata. Tunggu 20 mata. EP Hanis masuk dah. Waalaikumsalam Nur Husna. Okey, dan tak lama lagi kita akan start untuk kita akan buat bagi jadual untuk EP dan masa leader untuk coaching dalam grup ni ya. Okey. Jadi itu yang saya nak tim-tim Najihah Clan masuk dalam grup ni sebab bila dia orang nak sharing, sesi sharing ni saya rasa susah, jarang ya di luar sana dia nak ajar apa benda yang dia buat betul. Okey, ilmu yakin, keyakinan. Okey. Dah 20 mata. Okey.
Okey, keyakinan. Keyakinan. Tajuk dia hari ni keyakinan. Kenapa saya sebut hari ni tajuk dia keyakinan? Sebab tadi relate lah dengan tadi sahabat saya kami kenal ni masa sekolah menengah dekat dia satu ni lah, Tengku Fazila ni. Lepas tu masa kenal ni tahun 6 tahun lepas, masa tu saya masa tu saya dah keluarkan produk ya, produk Aisyah Beauty Solution, dan bila saya dah ada produk, tim dah ramai masa tu, dah dalam 20 orang lah, saya ingat saya 20 orang ke 30 orang tim Aisyah Beauty tu. Masa tu saya pernah bagi tahu kepada dia orang, saya ni insya-Allah Aisyah Beauty ni akan keluar dekat THR Gegar. Walhal saya tak tahu pun. Okay, saya tak tahu pun, tapi sebab kita nampak rentak produk tu laju, jadi kesilapan saya juga bila saya dah jual laju dah produk tu, jadi saya dah rasa rambang mata. Saya dah rasa saya ni apa yang saya sentuh tu menjadi. Saya dah start mula hilang fokus. Walhal tim saya ni dah ramai dah. Okey, dah dari 30 orang ke 40 orang gitulah, dah ramai dah. Produknya bukannya kata murah ke, produknya kata masa tu satu set tu RM70. RM70. Dan kebanyakan yang dia orang ambil ni, ejen-ejen ni ambil harga dia 450. Rasanya lah 450 ke 500 harga untuk ejen. Lepas tu saya rasa bila kita dah hebat, kita nak jual macam-macam nak jual macam-macam, kita dah mula hilang fokus. Padahal kita ni dah ada produk yang bagus dah. Tapi kenapa? Sebab kita dah rasa kita tamak. Kita dah rasa kita ni hebat. Sentuh apa pun jadi. Okey, hak tu kesilapan saya lah. Kesilapan. Jadi kenapa saya share? Okey, sebab saya tak nak kesilapan yang dibuat oleh saya dulu ditiru. Okey, kenapa saya kaitkan dengan masa Soki tadi? Okey, dia dah berentap dengan Najihah. Dia dah berentap kembali dalam Najihah setelah dia tinggalkan tim saya. Tim saya dulu, maksudnya tim saya tu Rosi Zaya Aziz lah. Masa tu saya jual macam-macam produk. Saya jadi stokis negeri kepada 5 produk. Yang satu produk tu saya ambil stok 18,000 satu produk deh. Lepas tu ubat tu saya ambil stok tu belas-belas ribu jugalah. Jadi duit dalam akaun tak ada. Stok memang banyak. Memang banyak saya ambil. Dan lepas tu saya dah start mula hilang fokus. Saya dah start yelah makin sibuk produk makin banyak. Lepas tu saya dah start sibuk nak cari ramai lagi ejen, nak cari ramai lagi yang ni, tapi kita tak jaga hak orang mari dah dengan kita. Faham tak? Orang dah ada dengan kita, sepatutnya kita grab dia. Kita orang kata kita jaga dia, tapi saya ni nak cari ramai lagi. Okey? Itu yang kesilapan saya lah. Lepas tu bila relate-nya hari ni, keyakinannya bila dikembali balik kepada saya, dia nampak masa dengan cerita dia lah. Maksudnya dia mari balik dengan saya tu, masa tu Najihah mula-mula naik. Masa tu untungnya Najihah ni bila tahun 2018, saya ingat saya dalam bulan puasa, saya start mula serius untuk promote Najihah selepas bulan puasa tahun 2018 deh. Jadi masa tu saya Najihah walaupun beberapa bulan, saya ingat saya dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 bulan lah, lebih kurang 6 bulan, 5 bulan. Saya Najihah masa tu campur dengan produk-produk lain, sebab di awal tahun tu saya masih lagi menjual produk-produk lain ya. Okey, masa tu saya tak kira ya, tapi bila dah saya belajar, jadi saya terpaksa kira dan saya kena declare tax. Okey, masa tahun 2018 tu sale saya Najihah ni terus naik kepada 1.469 juta. Okey, 1.469 juta. Walhal produk Najihah ni masih baru. Okey?
Lepas tu saya dah mula decide, sebab masa tu tim Najih makin ramai dan saya kena decide buang produk lain, walhal masa tu dia menjana juga kepada keuntungan saya. Tapi pengorbanan tu bukan senang ya, sebab dah bertahun-tahun ni kita jual macam-macam produk. Tapi untuk kita lepas, okey, selamat tengah hari. Untuk kita lepas, untuk kita fokus kepada ni, sebab macam tu, masa tu saya dah mula sedar, di mana saya dah cukup dah untuk saya. Saya dah ada kereta, biasalah kereta masa tu Ford Ranger, tapi kereta sendiri. Saya dah ada rumah yang besar. Saya dah ada segalanya untuk anak-anak, dah cukup. Tapi bila saya cakap saya buat bisnes ni sebagai tanggungjawab saya, sebab saya nak bantu ramai lagi ejen, ramai lagi suri rumah untuk cari pendapatan sama macam kita lah. Okey, jadi keputusan yang saya buat tu, alhamdulillah, bila dah dapat rentak, saya buang produk lain dan makin naik. Dan tahun lepas saya Najihah 4 juta. Masa tu kami suami isteri masih lagi packing barang. Saya tak packing dah, tapi suami saya yang packing barang. Okey, jadi untuk tahun ni bila dah makin ramai, jadi saya tak boleh nak handle dah. Yelah, sebab kita still lagi ambil order dengan macam-macam masalah. Saya takut, ketakutan saya masa tu, saya takut tak boleh nak handle terlalu ramai. Okey, jadi saya cepat-cepat pergi belajar. Jadi alhamdulillah setahun belajar upgrade ilmu. Kalau dulu orang-orang lama dia tahulah, apa-apa yang tak puas hati saya akan update status dululah masa-masa zaman hok. Masa tu tak ramai sangat lagi yang peniaga online. Dan bila kita sedar benda tu, bila kita bercakap pasal negatif, mari dah circle yang menokok nambah benda yang negatif. Padahal benda tu kecil je, tapi kita anggap benda tu negatif, kita perlu beratkan benda tu. Kita tak fikir daripada segi benda tu efek kepada bisnes kita. Tu kesilapan yang saya cuba. Yelah, kita tak biasa ke. Daripada dulu ya, ayat copywriting, tulis dot. Lepas tu simbol banyak-banyak. Itu saya pernah mengalami di zaman orang kata copywriting, boleh kata copywriting tak comel lah. Tapi daripada situlah saya belajar, saya cuba upgrade, saya cuba perbaiki. Memang tak biasa, okay. Kita biasa buat copywriting. Masa saya tahun lepas ya, 4 juta, masa tu masih lagi kita Najihah ni menggunakan free cost marketing dah. Kita tak buat FBS, kita tak invest untuk radio, memang kita tak. Sebab masa tu yang saya nampak lah marketing Najihah ni, marketing Facebook online, dan tim Najihah ni dia gunakan copywriting dan dia post benda yang sama, dan dia menggunakan free cost marketing. Okey, jadi hok itulah yang saya nampak. Dan kenapa Najihah naik, sebab kita ada rangkaian orang kata tim-tim yang kuat, tim-tim yang support. Kenapa mereka ni bukannya support tanpa sebab. Mereka ni bila dia tengok produk Najihah ni repeat tinggi, kita beruntung. Najihah ni produk dia mampu milik, produk dia repeat tinggi, produk dia tak risau, stok di bawah katil, tak. Alhamdulillah Najihah ni produk ni yang sangat berkualiti lah. Sebab itulah kata trust daripada pengguna, daripada tim, daripada key leaders, boleh menghasilkan Najihah tu walahal tahun lepas free cost marketing, tapi kita boleh buat sale, HQ boleh buat sale 4 juta. Okey, jadi tahun ni alhamdulillah dah makin ramai staff. Jadi sale tu dah berganda dah daripada tahun lepas. Dan saya percaya Najihah untuk tahun 2021 kita akan melahirkan 50 jutawan. Jadi kita dah lahirkan 3 orang jutawan dan ramai lagi dah pelapis, dah setengah juta dah ramai. Cuma untuk untuk tahun 2021 insya-Allah kata tak mustahil. Okey, jadi masih jauh perjalanan kita. Kita rasa kita dah
kita dah selesa ke apa dah. Kita tak boleh selesa di level yang sama. Okay, macam saya duduk kat rumah rumah kedai, dah berpindah ke, pernah stok dekat rumah yang saya pindah tu, sebab stok kedai tu dah penuh, jadi saya pindah dekat rumah saya, letak dekat luar rumah. Lepas tu tahun ni betul-betul kita pindah dekat HQ. Masa tu mula-mula pindah ya, stok hanya duduk di ruangan showroom. Okey, lepas tu makin banyak dan nak lalu pun tak boleh. Tu yang jadi naik ke atas letak tingkat 1. Lepas tu PKP. PKP memang stok banyak ya. Saya ingat saya dekat dengan 500,000 ke atas lah stok Najihah. Memang saya sejenis yang suka buat stok. Sebab itulah kalau perasan stok Najihah ni tak, orang kata jarang sangatlah putus. Terutamanya minyak. Okey, sebab saya suka buat stok. Saya sanggup invest sebab kan kita duit ni, maksudnya kita ni duit nak buat duit. Faham tak? Sebab itulah kata jangan risau bukan stok. Sebab Najihah ni laju. Okey, pasal tadi keyakinan. Kembali balik pada yang saya cerita tadi, keyakinan tu yang saya punya tim Fazila ni datang balik kepada Najihah, dia dah start mula yakin dah. Dah start yakin. Dulu dia tak yakin ya. Dia ingatkan Najihah ni masa saya ingat 2018 saya ajak dia masih lagi jual produk lain. Okey, lepas tu bila dia tengok kili dia Najihah makin naik, dia pun cubalah, dia kata rugilah kalau daripada dulu dia tak follow madam balik, dia kata. Okey, nampak tak? Jadi dia dah start mula yakin. Okey, 4 jenis yakin, iaitu ilmu yakin. Ada ilmu tapi belum tentu anda bertindak. Ramai orang ni dia ada ilmu dah, tapi dia kuasa bertindak tu dia lambat. Dia tak kata dia dapat sesuatu tu dia tak buat. Okey, dapat sesuatu tu terus buat, terus bertindak. Okey, dapat je ilmu. Macam saya suka share. Apa yang saya tahu memang saya akan share. Untunglah Najihah Clan ni sebab saya tak pernah kedekut untuk share dan saya sanggup untuk bantu. Contoh, ada key leaders kita hari tu nak buat current account, dah ramai lah kita bantu buat current account. Lepas tu kalau dapat ilmu, contoh setahun upgrade ilmu, apa yang saya belajar terus saya share kepada tim. Lepas tu jadi benda itu yang orang kata saya sentiasa ingat. Apa yang saya belajar, apa yang saya terus saya salurkan kepada tim. Jadi tim adapt benda tu dan benda tu menjadi. Okey, ilmu yakin kedua adalah Ainul yakin. Dia nampak dia nampak orang tu berjaya dan dia nak follow orang tu juga. Okey, maksudnya dia nampak dah result tu, contoh dah nampak EP beli kereta. Lepas tu dia pun nak buat juga. Hak tu ilmu kedua, ilmu Ainul yakin. Lepas tu nombor 3 keyakinan ni Haikul yakin. Percaya orang ni berjaya dan orang ni ada ilmu. Okey, kalau dulu saya saya tak upgrade ilmu, tapi masa tu saya dah orang kata dah didedahkan, ialah saya graduan kata ada sedikit ilmu, tapi bila kita tak polish ilmu kita, benda tu makin lama makin pudar. Itu yang bila kita upgrade ada ilmu, insya-Allah saya kata makin naik. Okey, percaya dengan orang yang berjaya, mereka ni ada ilmu. Okey, sebab itulah pentingnya ada ilmu. Nombor 4, kamalul yakin. Yakin sepenuhnya. Bila dia dapat result, dia nak jadi macam tu. Dia follow step-step. Contoh, cara berpakaian orang tu, cara percakapan orang tu, dia start mula follow dah. Sebab dia dah betul-betul yakin dengan apa yang dia nak follow, mentor yang dia nak follow. Okey, contoh berpakaian, cara orang kata lifestyle, orang tu dah pakai apa dia pun nak pakai, sebab dia dah start mula follow, dah start mula percaya.
Empat jenis jenis yakin yang yang saya rasa benda ni kalau buat memang insya-Allah antara key leaders yang boleh pecah sale, pecah rekod lah. Okey, bukan pecah rekod, maksudnya dia boleh kalau dulu biasa-biasa, bila dia buat benda ni makin naiklah rentak tu. Okey. Macam okey jap okey. Jap okey, 10 kesilapan orang baru nak berbisnes. Okey, mentaliti dia satu, nak cepat kaya. Nak cepat kaya. Okey, tak anggap dia ni ambil stok banyak, anggap benda tu cepat habis. Dia tak bermula daripada bawah. Okey, tak bermula daripada, tak mengalami jenis-jenis yang bermula daripada bawah baru naik. Ada ilmu belum tentu bertindak, nampak orang dah berjaya nak follow. Betul? Kan? Dengar je ilmu tapi tak bertindak, tak ada guna juga kan? Jadi 4 keyakinan tu hadam deh. Okey. 10 kesilapan tadi nak cepat kaya. Nombor 1 nak cepat kaya. Tu nak keluarkan produk dah. Tak boleh macam tu. Sebab kenapa? Sebab kena ada ilmu dulu barulah boleh kita contoh kita nak jadi founder ke, cari pengalaman dulu. Lepas tu bertindak dengan orang kata start daripada hak kecil dulu. Okey? Kesilapan nombor 3 adalah terus nak jadi jutawan. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kesilapan orang juga dia tak save belajar. Dia tak save belajar, dia rasa dia dah dia dah rasa dia dah ada degree, tak perlu belajar dengan orang-orang yang padahal orang yang tu dah berjaya lah. Okey, dia tak nak belajar. Lepas tu dia tak sabar, sejenis yang terus nak melompat. Contoh daripada Najiha dah. Sebab kita ada satu kes tu, dia satu title yang agak besar juga dalam Najiha. Lepas tu tiba-tiba dia naik bila cepat dan mula-mula dia dah hilang, dah gone dah. Sebab dia dah nak naik terlalu cepat dan dia tak alami proses tu, dia tak sabar dengan proses. Okey, Waalaikumsalam Masa Leader Zira. Okey. Bagus Nani, tag. Okey. Lepas tu kesilapan seterusnya, dia tak nak bermula dengan apa yang ada di tangan. Selalu saya cakap contoh Najiha ni bermula dengan kata dropship dulu. Okay, ada ramai juga Najiha Clan ni bermula dengan dropship. Mula dia pakai dulu, lepas tu dia start dropship dan dia dah start mula gunakan gunakan apa yang ada di tangan. Janganlah kita nak jual macam-macam tapi kita tak guna dulu. Okey? Lepas tu kesilapan seterusnya nak produk yang produk ajaib, yang produk itu boleh menyelesaikan masalah dia. Tak boleh. Maksudnya kesilapan tu lah. Okey. Lepas tu tak yakin dengan diri sendiri walaupun ada ilmu. Okey, kita pergi belajar tinggi-tinggi dah tapi tak yakin dengan diri kita. Waalaikumsalam Leader Noraiman. Okey, tak yakin dengan diri sendiri walhal kita ni ada ilmu. Okay, kita rasa orang lain dah lama dah bisnes tapi kita ni orang kata generasi baru tapi kita ni ada ilmu. Kita tak yakin dengan diri sendiri. Semua orang sepatutnya kena yakinlah dengan diri kita. Okay, mestilah kita rasa yalah keyakinan tu mestilah kita kena confident dulu. Barulah orang nak mari confident dengan kita. Okay. Lepas tu seterusnya, kesilapan seterusnya nak sikap bekerja dibawa menjadi usahawan. Contoh, dia bekerja. Okey, dia masih lagi bekerja dan dia terikat dengan dengan bisnes. Lepas tu dia dah mula hilang, hilang fokus. Okay, dia anggap semua benda dia boleh buat. Tak boleh. Maksudnya boleh kita buat tapi dia tak boleh makin besar lah.
Dia boleh di peringkat hak tengah-tengah boleh, tapi untuk melangkah lagi besar memang kena fokus lah. Okey. Seterusnya, kesilapan seterusnya ni, mereka ni tak yakin. Contoh, tak yakin dengan founder, tak yakin dengan diri sendiri. Sepatutnya kena yakin dengan diri sendiri. Lepas tu yakin dengan founder, yakin dengan produk, yakin juga dengan ketua, yakin juga dengan apa yang yang orang kata kita dah hasilkan result. Kenapa tak yakin lagi? Okay. Ni lah kesilapan-kesilapan yang kita patut ubah, dan kita perlu kita nampak kesilapan yang dilakukan tu, kita berani untuk tegur. Okey. Yang tu dua tajuk ya hari ni, pasal empat ilmu yakin, empat ilmu yakin, dan 10 kesilapan berniaga. Okey, hak ni saya nak sentuh lah dalam masa setengah jam ni. Saya rasa perkongsian ni kalau adapt tak, memang kita boleh kurangkan kesilapan kita. Lepas tu bila kita dah buat sesuatu, jangan buat separuh jalan, kita teruskan. Kita teruskan sampai habis, tak boleh buat separuh jalan deh. Buat apa-apa bisnes pun, nak berjaya, follow orang yang berjaya, follow orang promo result, tolak tepi circle yang negatif. Terpaksa kita asingkan diri kita daripada hak negatif, sebab bila kita bercampur dengan benda yang negatif, kita akan terpengaruh. Memanglah kita rasa kita tak terpengaruh ke, tapi memang orang kata 80% lah memang kita pengaruh dengan benda-benda yang negatif. Jadi kita tak ada masa ni. Kita semua usahawan, kita tak ada masa lah nak bergosip. Kita tak ada masa nak membicarakan pasal orang, sebab kita tahu the goal kita nak menuju ke depan. Okey, kalau masih lagi ditakut yang lama, masih lagi bercakap pasal orang, bercakap buruk pasal orang, sebenarnya dia adalah menuding kepada diri dia. Okey? Baik madam, follow madam. Okey. Jangan anggap jangan anggap benda tu kecil. Okay, kita rasa benda tu kecil je. Tak apalah kita berkawan dengan yang negatif ni. Nanti kita boleh maksudnya kita boleh nasihat ke dia. Saya rasa kalau betul-betul kuat bolehlah kita ubah orang, tapi kena ubah diri kita dulu, ubah leadership kita dulu, ubah cara kita bergaul, cara kita berfikir. Okay, orang kata nak lagi bergerak lagi maju, kena elakkan circle-circle yang negatif. Okey? Tak boleh nanti down. Betul. Okey? Ramai sangat dah. Dia kata dia sekadar nak berkawan je, tapi bila saya nampak dia dah mula-mula dia kawan sikit-sikit, lepas tu dia dah nampak posting yang ni bercakap negatif, dan dia pula disupport. Okey? Itulah kalau sentiasa selalu saya sebut, berada dalam circle positif. Jangan ada hasad dengki. Dia naik sebab kuasa dia bertindak, dan dia cepat ada ilmu. Okey? Kalau apa-apa perubahan memang perlu sebenarnya. Kalau tak nak terima perubahan, macam mana kita nak lagi grow? Macam mana lagi kita nak bergerak lagi laju? Perubahan tu perlu, dan tambah untuk semakin hari semakin orang kata ilmu teknologi ni makin berubah, makin naik. Kalau kita di level yang sama, contoh FB Live ni kita tak gunakan sebaik mungkin, sayang, sebab ini adalah free. Okay, kalau kita tak gunakan live ni, EP ni, okay, kalau kita tak gunakan live ni sebaik mungkin, sayanglah, sebab benda ni free. Sebab perasan tak, awal tahun hari tu yang saya share masuk iklan berapa kali 10 kali ke berapa kali sehari yang masuk Sabtu Ahad tu. Sabtu Ahad tu iklan tu adalah 14,000 ya. Masuk metan nyanyi, yakin ni produk ni tu 14,000. Okey. Jadi dalam live ni, okay, saya dulu pun tak confident nak bercakap dengan orang, okay. Sebab kita ni tak yakin, okay. Kena tanam. Kalau kita tak bermula daripada hak
daripada awal, macam mana kita nak bergerak lagi besar. Tambah sekarang ni dah kata Najihah ni dah beribu ejen, dan saya percaya tahun depan akan ada belas ribu, puluh ribu lagi Najihah Clan. Jadi that's why jugalah saya dan ada key leaders belajar sebab dia nak macam mana nak handle dengan macam-macam ragam. Okay, macam saya ni, sebagai orang kata goalkeeper, mengawal ke semua player-player, dan macam-macam lah ada masalah itu diserai. Kita ni sebagai ketua kena orang kata tepis hak negatif tu, kita tepis, tak tepi kita kumpul yang negatif. Kita kumpul yang positif. Nampak tak? Benda yang positif tu kena cari dan elakkan benda-benda yang negatif, sebab dia boleh efek kepada emosi kita. Okey, staff pun dah masuk rehat dah. Okey, hak ni dua benda yang saya share tadi, keyakinan, 4 jenis keyakinan dan 10 kesilapan orang nak start bisnes. Orang bisnes. Okey? InsyaAllah leader Rahani. Okey, dan kita berbaki beberapa hari je lagi. Sekarang ni dah berapa bulan dah 28 29 tak bakal jam. Okey, dah berbaki beberapa hari lagi. Jadi untuk game 2021 lagilah banyak lah, maksudnya cabarannya. Kita dah makin ramai orang yang kalau dulu kedai-kedai fizikal ni, kalau you perasan dia dah banyak dah tutup kedai ya, dah banyak tutup kedai. Tapi Najihah, yang untungnya Najihah ni, sebab kita base kita online, jadi kita tak kisah walhal ada masalah daripada segi kedai fizikal tak boleh nak buka, okay? Tapi macam Najihah berkembang naik, dan tak lama lagi kita akan ada pula 2 orang staff baru, HR, assistant manager HR, okay? Lepas tu kita akan ada accountant. Jadi beruntungnya dengan Najihah, kita tak terjejas dengan isu sekarang ni, isu COVID lah, okay? 2021 lebih fokus dan lebih semangat. Betul. Benda betul kena gandakan. Okey, selalu saya pesan, benda betul kena gandakan. Okey? Sedikit yang saya boleh share lah. Okey? Saya nak thank you yang join sharing yang saya rasa sedikit sebanyak saya boleh bantu, dan saya percaya kita sebab selagi HQ grow, team pun akan grow, pengguna pun lagi alert dengan kita punya maksudnya kita punya progress lah. Dan dulu free course marketing, sekarang ni kita dah buat marketing besar-besaran, dah habis berjuta. Jadi juta tu bukan sikit dah, berjuta-juta. Okey, jadi kita tak nak buat kerja yang buang masa. Kalau rasa kesilapan yang anda dulu pernah buat, buang kesilapan tu dan cuba perbaiki. Okey, jangan ulang kesilapan yang sama. Tak cerdik lah kita ada ulang benda sama kesilapan. Kita belajar daripada kesilapan, okey? Dan jangan lupa pukul 2 sekejap lagi. Pukul berapa? Pukul 2 lebih. Kita akan sekejap lagi admin Fika akan tunjuk apa. Okey. Jangan lupa ya, pukul 2 sekejap lagi dekat page Najihah HQ. Hari ni nak umum apa? Memang kena tengok. Saya rasa rugi kalau tak tengok. Sebab kita ada percutian 2-3 hari je lagi untuk habis tahun ni. Jadi apa yang HQ nak buat? Okey, ada kejutan apakah? Saya tak say umum dalam ni. Tapi jangan lupa dekat page dekat Najihah HQ. Dan kalau hari tu perasan tak, dekat radio hari tu, dekat radio belakang tu, saya Madam Rosiza, boleh layari page Najihah HQ. Okey, setahun dah kita dah branding dah. Jadi tahun ni kita kalau perasan audio Najihah dah mula ditukar, masih lagi gunakan suara saya. Okey.
kita ditukar kepada boleh dapatkan di farmasi. Farmasi ni dia Najah Clan yang letak yang cari farmasi ya, bukan HQ yang handle. Sebab itulah kenapa saya pilih farmasi, sebab kita nak pengguna ni yakin dengan Najiha ni bukan sebenarnya nak ada produk berada di farmasi. Jadi bila kita produk kita diwar-warkan ada di farmasi, kita nak bina keyakinan orang tu, terutamanya macam minyak kita ni, minyak kita untuk baby care. Jadi bila ada di farmasi dan mereka ni tim-tim Najiha Clan ni dia yang pergi approach farmasi bukan HQ. Jadi target kita tahun ni kita nak Najah Clan dah. Pasal tak boleh dapatkan di farmasi farmasi dan Najah Clan. Sekarang ni HQ dah war-warkan guna hashtag Najah Clan deh. Najah Clan sebab guna hashtag Najah Brand. Kenapa saya pilih Najah Brand? Sebab kita nak branding kan Najah. Kita nak benda tu macam international. Okay. Tak lama lagi kita pun dah masuk pasaran Singapura, dah masuk pasaran Thailand, dah masuk pasaran Brunei. Makin besar dan insya-Allah Najah ni akan ke international pula. Insya-Allah doakan yang terbaik. Jadi untungnya Najah Clan ni bila orang-orang yang baru ni berada di di produk yang tengah nak naik, untunglah. Itu yang saya percaya dengan Najiha. Memanglah kalau you pun boleh tengok banyak je brand lain orang kata dah start mula tiru kita, dah start mula tiru minyak aromaterapi. Kenapa Najiha naik? Sebab Najiha sentiasa up to date. Najiha sentiasa branding. Sebab Najiha ni HQ ni tak kedekut untuk branding. Tak kedekut untuk marketingkan Najiha. Dah habis juta. Jadi saya benda ni serius lah. Jangan yelah sangat serius lah. Terbaik Najah. Jadi gunakan hashtag Najah Brand, Najah Clan. Lepas tu apa lagi hashtag kita yang selalu yang saya war-warkan. Sebab nanti bila dia orang dengar dekat radio bila dia orang dengar dekat radio, mereka ni akan start mula cari dah start mula cari apa Najah Clan ni, apa Najah Brand ni. Nampak tak kenapa perlu guna hashtag tu. Terbaik Najiha. Dah dah start masuk dah. Jangan lupa live dekat ada dua perkara, ada dua kejutan yang Najah Clan patut tengok. Dan saya rasa ini adalah surprise sebelum penutup habis untuk tahun 2020. Sebelum kita bergerak ke tahun depan, tahun 2021, apa lagi game kita. Pukul 2 sekejap lagi saya akan meeting bersama agensi semalam, Esro, THR Gegar. Dan insya-Allah kita akan untuk bulan 1 saya dah bayar dah untuk bulan 1 start Ahad ni. Ahad ni sampai 30 hari bulan non-stop tanpa henti. Kalau biasa kalau hari Jumaat kita tak buat sekarang ni hari Jumaat pun kita gomo. Kita gomo iklan. Sebab bila kita dah nampak benda tu berjaya, dah kena gandakan. Lepas tu hari ni sekejap lagi meeting bersama agensi untuk Suria FM. Suria FM ni kita dah ada kontrak dengan dia sebanyak 850,000 dekat dengan sejuta jugalah. Sebenarnya dengan amount tu saya boleh beli lagi satu lagi bangunan. Tapi kenapa saya invest? Sebab saya nampak ini sangat membantu kita nak shortcutkan masa. Benda betulnya kena doublekan dan kita tak perlu kedekut pun untuk kita invest untuk marketingkan Najiha. Jadi tugas HQ ni dah banyak dah kita bantu tim. Jadi tugas anda tugas anda jangan buat kerja separuh jalan. Bila fokus dan komit dengan apa yang kita dah buat. Jangan hilang fokus lah. Tu yang paling penting. Jangan hilang fokus.
kejutan dari saya boleh beli rantai, gelang, 2 cincin dengan duit Najihah. Walaupun tak sampai setahun join Najihah. Leader Mardia. Dia bekerja ya. Mardia bekerja kan? Bekerja rasanya dia dekat masa interview hari tu sebagai pegawai penjara ke macam mana? Okay. Nampaklah ramai lah. Macam tadi Kak Ning dia share, ML Aliani share. Terima kasih madam. Dia kata dapat mampu bagi mak duit 4 angka, bagi gelang emas. Sebenarnya bila dapat mesej-mesej macam tu, saya rasa ya Allah, benda betul lah, benda betul yang kita tengah buat. Dan jadi orang kata tak sia-sia lah bila nampak kejayaan satu persatu, kejayaan tim. Okey, kerja madam di JAKIM. Okey, dekat polis ke? Dekat pejabat polis ke apa? Ke tukangnya orang? Okey, thank you semua, sedikit yang saya boleh share. Jadi jangan lupa minta semua tim masuk dalam grup ni sebab banyak lagi ilmu-ilmu yang saya boleh share, ilmu-ilmu yang saya yang saya belajar, saya boleh adapt terus dalam ni dah. Okey, bye.